Kembali semula dalam berita wilayah. 1.662 juta ringgit dibelanja JKM Sarawak untuk lebih 16,000 penerima sempena sejambak kasih Aidilfitri tahun ini. Langsung saja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Ya, terima kasih Zahira. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak membelanjakan sejumlah 1.662 juta ringgit untuk sumbangan wang tunai bagi Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri pada tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sumbangan tersebut melibatkan seramai 16,624 penerima bantuan bulanan kebajikan di seluruh negeri. Penerima dari bahagian Kuching merekodkan jumlah tertinggi iaitu 4,524 orang, diikuti bahagian Semarahan dengan 2,486 orang dan di bahagian Mukah mempunyai 2,374 penerima. Jelas beliau, melalui Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri, mereka akan menerima wang tunai bernilai RM100 di samping hamper. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian pada Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri bahagian Kuching di Kuching hari ini. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan tersebut kepada seramai 150 orang penerima. Baik, bantuan projek kecil luar bandar MRP yang disalurkan kepada penduduk di daerah Tatau hendaklah direkod dan dimaklumkan kepada penduduk rumah panjang atau kampung berkaitan bagi mengelak sebarang salah faham. Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Adun Kakus, Datuk Seri John Sikitayai berharap peruntukan MRP dapat diguna sebaiknya untuk manfaat bersama. Sebarang perbelanjaan menggunakan peruntukan tersebut juga hendaklah direkodkan dan resit harus disimpan sebagai bukti peruntukan telah diguna dengan betul. Katanya Kerajaan Sarawak banyak menyalurkan pelbagai jenis dana untuk pelaksanaan program-program pembangunan dalam kalangan komuniti. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan cek MRP bagi kawasan Kakus kepada 17 penerima berjumlah RM441,000. Majlis berlangsung di Pejabat Daerah Tatau. Menginjak usia penubuhan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak ke-51, parti ini telah menempuh perjalanan penuh pengalaman dan pengajaran sekaligus mendewasakannya termasuk memastikan ianya kekal relevan dengan perkembangan semasa. Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pegangan berkorban bersatu yang menerapkan disiplin, ketaatan dan kesetiaan menjadi asas kepada semua ahli dididik supaya sentiasa mendahulukan parti lebih dari kepentingan peribadi. Jelas beliau, tiada parti politik maupun organisasi dapat berdiri teguh dan mengukir kejayaan demi kejayaan tanpa belas kasih sayang dan keutamaan daripada ahli parti. Semua ini dimanifestasikan melalui komitmen pemimpin, dedikasi serta pengorbanan yang telah dibuktikan semua ahli. Justru itu, perkara ini jelas menjadi landasan kukuh PBB sebagai parti kukuh dan kedua terbesar di Malaysia. Beliau berkata demikian pada perasmian Majlis Jasa Mudi Kenang Anjuran Pergerakan Wanita PBB cawangan N78 Mulu di Miri. Program Jasa Mudi Kenang seumpama ini sememangnya menjadi platform bertepatan dalam meraihkan dan menzahirkan penghargaan kepada ahli parti yang sentiasa komited dan setia dalam memberikan perkhidmatan, kesetiaan dan kesepaduan dalam memastikan objektif parti dapat dicapai. Pada majlis tersebut, seramai 56 orang menerima sijil atas sumbangan dan khidmat bakti kepada parti. Pembukaan Bazar Ramadan memberi ruang serta rezeki kepada para peniaga dalam menambah pendapatan sebelum tibanya Syawal. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Salih berkata, peniaga di Bazar Ramadan Serikeh telah meningkat sebanyak 2 kali ganda berbanding tahun sebelumnya dengan seramai 213 peniaga terlibat pada kali ini. Jelasnya, pembukaan bazar ini merupakan kaedah berkesan bagi memberi peluang peniaga di kawasan tertentu menjual juadah berbuka dan sekaligus dapat menambah pendapatan mereka. Ujarnya, dalam kegairahan berniaga ini, aspek kebersihan dalam penyediaan juga harus diberi perhatian. Selagi dia bersih, enak dan selamat, rakyat akan apa yang kita panggil return customer. Jadi oleh sebab itu dari segi kesihatan, keselamatan dan sebagainya haruslah dijaga di semua tempat. Dan kebersihan tempat ini perlulah kerana kita mahu semua pelanggan yang datang merasa selesa.
seperti yang disyaratkan oleh Majlis Daerah Sarike. Datuk Len yang juga Adun Kuala Rajang berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Bazar Ramadan Majlis Daerah Sarike. Justru, para peniaga sentiasa diingatkan untuk menyediakan juadah mengikut tata cara yang betul serta mengamalkan kebersihan pada tahap yang optimum. Baik, sebanyak 45 notis di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Kuching terhadap pengendali makanan di Bazar Ramadan setakat semalam. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Kuching, Dr. Johnny Pangkas, notis tersebut dikeluarkan menerusi operasi Ramadan atas pelbagai kesalahan. Katanya antara kesalahan yang dikesan setakat ini termasuklah tidak memakai pakaian pelindung diri dengan lengkap, menggunakan aksesori perhiasan diri semasa mengendalikan makanan dan pemakaian pakaian yang tidak bersih. Dedahnya lagi, sebanyak 13 notis dikeluarkan di Bazar Ramadan Imat Batu Kawah, 16 lagi notis dikeluarkan di Bazar Ramadan Imat Matang, manakala 16 notis di Bazar Ramadan Madani Medan Niaga Satop. Dr. Johnny berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Bazar Ramadan Madani Medan Niaga Satok 2024 di Kuching. Menurutnya lagi, persampalan makanan turut dijalankan membabitkan 10 sampel makanan di Bazar Ramadan Kota Sentosa untuk dihantar ke makmal bagi tujuan analisa. Dalam masa sama, peniaga diingatkan bahawa penggunaan dawai kokot untuk membungkus makanan perlu dihentikan serta-merta. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM10,000, dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Keadaan asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Terbedut tidak seperti yang tular di laman sosial. Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riot menerusi laman sosialnya berkata, gambar yang tular adalah gambar tilam lama yang reput dan disimpan sebelum dilupuskan. Membuat lawatan sendiri di sekolah tersebut semalam, katanya tilam tersebut bukan gambar di asrama tetapi stor penyimpanan barangan. Sementara itu, Pengetua SMK Terbedut, Albert Dundang menjelaskan apa yang ditularkan dan nampak ialah berkaitan sebuah bilik asrama dikatakan menyediakan kemudahan tilam yang rosak. Sebenarnya, bilik itu kita gunakan dia sebagai store, simpanan barang-barang, contohnya tilam-tilam yang hendak dilupuskan. Kesemua tilam reput dalam gambar yang ditularkan tersebut bukanlah gambar di asrama atau untuk kegunaan asrama. Hadir sama dalam lawatan tersebut Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Haji Zamzaitul Akmal Hisham, Pegawai Pendidikan Daerah Serian Bunsi Tuntom, Residen Bahagian Serian Caroline Cleopas Joseph, Pegawai Daerah Terbedut Joseph Liao serta ketua-ketua masyarakat. Yayasan Kepimpinan Al-Bait akan terus berperanan meningkatkan kemampuan ekonomi golongan asnaf dan fakir miskin di Sarawak. Pengerusinya Dato' Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili berkata, ia penting dalam menjadikan golongan tersebut lebih berdaya saing dalam menempuhi kehidupan harian. Ke arah itu, seramai 13 sukarelawan asnaf dan fakir miskin telah dilatih dalam penyediaan biskut dan makanan kering bagi membolehkan mereka menambah pendapatan bersempena bulan Ramadan ini. Telah dilatih kami selama 2 hari melalui Akademi Latihan Insan. Dalam latihan itu, kita fokuskan dahulu dengan membuat biskut. Dan biskut itu adalah digunakan orang untuk menyambut Aidilfitri. Jadi dengan 2 hari itu, mereka telah dapat menghasilkan biskut yang boleh dipasarkan. Mereka juga menjadi pemudah cara dalam menyediakan prasarana jualan di hadapan Majma Mall kepada 13 vendor yang terpilih. Datuk Shibli bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran projek YKAB Preneur, projek Sajian Ramadan Al-Bait, projek Infak Baju Raya Al-Bait di Baitul Mal Sarawak hari ini. Pihaknya juga bercadang memperluaskan program serupa di bahagian lain di Sarawak kelak. Peralatan terkini yang disediakan untuk RTM khususnya bagi setiap stesen-stesen kawasan di Sarawak akan dapat memantapkan lagi prestasi dan peranan RTM. Pengurus RTM Miri Saiful Arini berkata kemudahan dan peralatan terkini secara tidak langsung memberi semangat khususnya kepada para penerbit rancangan untuk berkarya. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa RTM Miri. Dalam pada itu, beliau berharap semua warga RTM Miri dapat mengekalkan momentum kerjasama yang padu dalam memastikan prestasi baik stesen itu dapat dikekalkan.
Pada masa sama, menambah baik program-program yang ada di Miri FM agar lebih gah di mata masyarakat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.